Hai guys, selamat kembali ke Kupi-Kupi Go. Mana mungkin penjelajahan masa itu wujud? Mana mungkin ada orang yang mempunyai kuasa luar biasa macam yang kita lihat di dalam filem-filem superhero? Tahukah anda, ini tidak mustahil, ini bukannya fiksyen dan ini bukannya mitos. Kisah-kisah ini diceritakan di dalam kitab suci Al-Quran tentang penjelajahan masa, manusia yang mempunyai kuasa ataupun manusia yang hidup ratusan tahun dahulu. Selain daripada itu, ada juga kisah-kisah yang menceritakan kisah rahsia alam yang zaman moden ini kita lihat sebagai fiksyen. Ini adalah sebuah video yang menarik untuk semua golongan. Ini adalah 5 rahsia alam yang dicatatkan di dalam Al-Quran. 5. Tentang penjelajahan masa. Kisah penjelajahan masa ini diriwayatkan di dalam surah Al-Kahfi ayat 9 sehingga ayat 26. Kisah ini menceritakan penjelajahan 7 orang pemuda yang hidup di sebuah negeri yang diperintah oleh seorang raja zalim bernama Dukyanus, ataupun di dalam sejarah dikenali sebagai Decius, seorang pemerintah Empayar Rom dari tahun 249 sehingga tahun 251. Dukyanus memerintah negeri tersebut dengan pemerintahan kuku besi. Dia memaksa rakyat yang ada di situ untuk menyembah berhala dan meninggalkan ajaran Islam. Semua orang takut dengan raja ini kecuali kisah 7 pemuda yang enggan menyembah berhala ini sampai ke pengetahuan Raja Dukyanus. Dia memanggil mereka bertuju, maka berdebatlah mereka di istana mempertahankan kepercayaan mereka. Tapi Raja Dukyanus tetap berkeras menyuruh mereka untuk meninggalkan ajaran Islam. Dia memberikan syarat sama ada tinggalkan agama Islam dalam masa 2 hari ataupun mereka akan dibunuh. 7 pemuda ni pun pulang ke rumah dan mereka memutuskan untuk melarikan diri dari negeri tersebut. Berjalanlah 7 pemuda ni ditemani seekor anjing peliharaan salah seorang dari mereka yang dikenali sebagai Tamlika. Mereka berjalan sehinggalah tiba di sebuah gua yang hari ini dikenali sebagai Ashabul Kahfi. Ketika berada di dalam gua ni, mereka memutuskan untuk tidur sebelum meneruskan perjalanan. Sementara anjing mereka berada di pintu gua menjaga mereka di dalam. Tidak sehingga mereka terbangun, kesemuanya merasa lapar dan dahaga. Setelah berbincang, mereka bersetuju untuk menghantar Tamlika ke pekan untuk membeli makanan dengan beberapa keping duit perak yang mereka bawa. Bila sampai ke pekan, dia perasan yang keadaan berubah, rupa bentuk bangunan dan gaya pemakaian. Walaupun merasa pelik, dia tetap meneruskan hajat membeli makanan. Bila dia menghulurkan wang perak tadi, peniaga tadi terkejut sebab ini adalah duit zaman silam yang tidak lagi digunakan. Peniaga tadi pun menyangka yang Tamlika telah menemui harta karun dan ini dimaklumkan kepada raja. Tamlika dijemput ke istana dan disitulah dia menceritakan apa yang terjadi kepada dia dan rakan-rakannya. Dari situlah Tamlika mendapat tahu mereka telah ditidurkan selama 309 tahun. Keadaan negeri sudah berubah. Raja yang memerintah pun adalah yang menganut ajaran Islam. Jadi tiada ancaman untuk mereka bertuju lagi. Raja tadi kemudian menghantar rombongan untuk menjemput 6 mereka yang lain di dalam gua. Selain dari kisah ni, ada juga kisah Nabi Uzair yang ditidurkan selama 100 tahun. Siapa yang sangka mereka ni ditidurkan untuk beratus-ratus tahun lamanya tanpa makan dan minum. Dari kisah ini, kita boleh melihat konsep penjelajahan masa ke masa hadapan. 4. Tentang manusia dengan kebolehan luar biasa. Zaman moden ini, manusia yang mempunyai kebolehan luar biasa hanya kita lihat di dalam filem-filem fiksyen seperti Superman, Hulk, Thor, Spiderman dan pelbagai karakter komik yang lain. Tapi tahukah anda, konsep manusia yang memiliki kuasa ini sebenarnya memang betul-betul wujud? Ya, ini dibuktikan di dalam Al-Quran melalui kisah nabi-nabi yang memiliki mukjizat ataupun bahasa mudahnya memiliki kelebihan. Sebagai contoh, kisah Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya yang melarikan diri dari Fir'aun. Tiba mereka ke Lautan Merah. Dia membelah lautan dengan menghentak tongkatnya di tanah, membuatkan lautan terbelah menjadi 12 lorong, membolehkan mereka ke seberang. Sementara menenggelamkan Fir'aun yang sedang mengejar mereka dari belakang. Ini diriwayatkan di surah Ash-Shura ayat 63 ataupun kisah Nabi Sulaiman alaihissalam yang mempunyai kebolehan berbicara dengan haiwan menerusi surah Al-Nam ayat 18.
Nabi Sulaiman berbicara dengan semut untuk menyuruh mereka masuk ke dalam sarang supaya tidak terpijak oleh tenteranya. Ataupun kisah Nabi Isa AS yang diberikan kebolehan menyembuhkan orang sakit sehingga tahap boleh menghidupkan kembali orang yang telah meninggal dunia. Ini diriwayatkan di dalam surah Al-Maidah ayat 110. Dan kisah kegemaran saya diriwayatkan di dalam surah Al-Kahf ayat 65 sehingga 82 tentang Nabi Khidir alaihissalam, antara Nabi paling bijak di antara Nabi-Nabi. Nabi Khidir juga meminum air kehidupan yang memberikan dia kebolehan mempunyai umur yang panjang. Semestinya kebolehan-kebolehan ini tidak lagi wujud pada hari ini, tapi suatu ketika dahulu kebolehan luar biasa ini dibuktikan di dalam Al-Quran dan hadis. 3. Tentang penjelajahan manusia ke luar bumi. Kita di sebuah era di mana manusia sedang gigih untuk mencari jalan ke angkasa lepas. Malah Elon Musk mahu mendirikan koloni di Mars menjelang tahun 2050. Pelbagai jenis teknologi dicipta untuk merealisasikan satu matlamat yang sekali dengar agak mustahil. Tapi tahukah anda tentang kisah penjelajahan manusia ke luar bumi yang tertulis di dalam Al-Quran? Dan mereka ni tidak memerlukan segala teknologi canggih seperti roket ataupun pangkalan angkasa. Contohnya, seperti yang diriwayatkan di surah Maryam ayat 56 sehingga 57, kisah Nabi Idris alaihissalam yang dibawa keluar dari bumi untuk melihat neraka dan syurga. Ataupun kisah di dalam hadis yang menceritakan perjalanan Nabi Muhammad SAW yang diangkat dari langit pertama sehinggalah ke langit ketujuh untuk berjumpa dengan nabi-nabi sebelum ini secara langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Di peristiwa inilah Allah memerintahkan manusia untuk solat 50 kali sehari, tapi Nabi Muhammad SAW meminta ia dikurangkan kepada 5 kali sehari. Peristiwa Isra Mi'raj. Tidak lupa juga seperti yang diriwayatkan di surah An-Nisa ayat 158, kisah Nabi Isa alaihissalam yang diangkat ke langit kedua, di mana dia akan turun semula ke bumi suatu hari kelak untuk menyelamatkan manusia dari fitnah Dajjal. Itulah kisah-kisah penjelajahan manusia ke luar bumi, semestinya di atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. 2. Tentang manusia yang hidup ratusan tahun. Tercatat di dalam buku rekod dunia, manusia paling lama hidup dikenali sebagai Jan Kalman. Dilahirkan pada tahun 1875 dan meninggal pada tahun 1997. Dia hidup selama 122 tahun. Tapi tahukah anda, diceritakan di dalam Al-Quran dan di dalam hadis, ada beberapa manusia-manusia sebelum ini yang hidup jauh lebih lama dari itu. Seperti yang diriwayatkan di dalam surah Az-Zud ayat 358. Kisah Nabi Nuh yang berdakwah selama 950 tahun. Ada yang berpendapat dia berumur lebih dari 1000 tahun. Walaupun berdakwah selama ratusan tahun, pengikut yang mengikut ajarannya hanya belasan orang sahaja. Malah isteri baginda sendiri tidak mahu mengikut ajarannya dan menuduh dia gila. Penolakan dari kaumnya ini mengecewakan Nabi Nuh yang kemudian meminta dari Allah Subhanahu wa taala supaya bencana diturunkan terhadap mereka, iaitu sebuah bencana banjir besar. Ataupun kisah Nabi Khidir yang saya ceritakan tadi, dia meminum air kehidupan memanjangkan umurnya. Ada ulama yang berpendapat Nabi Khidir masih hidup sehingga hari ini. Ada yang berpendapat dia sudah meninggal dunia selepas hidup selama 6000 tahun. Walaupun terdapat perbezaan pendapat di antara ulama, apa yang pasti rata-rata bersetuju umur Nabi Khidir sangat panjang. 1. Rahsia alam yang lain dibuktikan oleh sains. Dan untuk menutup video hari ini, ingin saya huraikan sedikit tentang persamaan apa yang dicatatkan di dalam Al-Quran dengan apa yang telah dibuktikan oleh sains moden. Contohnya tentang kejadian alam semesta. Sains moden mencadangkan 13.75 bilion lalu berlaku satu peristiwa dikenali sebagai Big Bang, satu letupan besar yang mencipta alam semesta. Ini sama seperti yang diriwayatkan di surah Al-Anbiya ayat 30, membawa maksud langit dan bumi keduanya dahulu bersatu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air, merujuk kepada insiden Big Bang. Ataupun seperti air di awan, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Fijr ayat 22, bermaksud kami hantarkan angin sebagai pembawa angin dan pemindah benih. Dengan itu kami menurunkan hujan dari langit dan kami memberikan kamu meminumnya.
Ini merujuk kepada air yang di bawah awan. Ini dan banyak lagi rahsia alam yang lain telah lama dijelaskan di dalam Al-Quran sehinggakan ia menjadi rujukan untuk pengkaji-pengkaji dan penyelidik alam semesta. Terima kasih kerana menonton. Itu adalah perkongsian pada hari ini. Macam mana pendapat anda tentang rahsia-rahsia alam ini? Kalau anda rasa video ini menarik dan bermanfaat, macam biasa pastikan anda like dan share. Kepada yang belum subscribe, pastikan anda subscribe dan jangan lupa tekan butang lonceng di sebelah butang subscribe, tekan all notification untuk mendapatkan message setiap kali Kupi-Kupi Go memuat naik video. Jangan lupa like kami di Facebook, Instagram dan juga Twitter. Saya jumpa anda di episod yang seterusnya. Kupi-Kupi Go menarik setiap hari.